Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar kamu hari ini? Berjumpa lagi kita pada minggu ni untuk belajar sains. Apakah tajuk sains yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, sebelum itu jangan lupa murid-murid mestilah bersedia dengan buku teks sains tahun 3, buku aktiviti sains dan alat tulis. Dan jangan lupa baca doa belajar sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini. Okey anak-anak. Pertamanya, teacher nak kamu rujuk buku teks muka surat 13. Okey, muka surat 13. Hari ini, kita akan belajar tajuk kemahiran saintifik juga. Tapi tajuk apa? Berkomunikasi. Jika kita rujuk buku teks, apa tafsiran berkomunikasi ni? Jom kita baca sama-sama ya, muka surat 13. Berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model. Okey, mari kita lihat contoh di bawah. Murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Daripada pernyataan ini, kita faham murid tahun 3 ni mengumpul maklumat. Dia buat uji kaji, bukan uji kaji, dia macam kajian lah mengenai jenis buah-buahan kegemaran mereka. Jadi, pemboleh ubah di sini adalah jenis buah-buahan kegemaran. Dan satu lagi pemboleh ubahnya, bilangan murid. Bilangan dia ikut orang lah. Jenis buah-buahan kegemaran, betik. Ada 8 orang suka betik. Kemudian durian. 9 orang. Pisang. 7 orang. Tembikai. 6 orang. Ini adalah komunikasi dalam bentuk jadual. Sekarang ni kita nak pindahkan maklumat jadual ni dalam bentuk graf. Jadi, komunikasi dalam bentuk graf pula kita nak buat berdasarkan jadual yang tadi itulah. Macam mana kita nak buat? Cuba kamu tengok. Tajuk dia buah-buahan kegemaran murid. Kalau awak tengok dia punya paksi menegak. Cuba tengok paksi menegak bilangan murid orang. Kemudian tengok pula paksi melintang. Paksi melintang apa dia? Jenis buah-buahan kegemaran. Jadi cuba awak bandingkan graf ni dengan jadual. Jenis buah-buahan kegemaran. Dia duduk di sebelah kiri, betul kan? Dekat jadual. Tapi kita letak dekat paksi melintang. Apa jenis buah-buahannya? Betik, durian, pisang, tembikai. Kemudian bilangan murid di sebelah kanan jadual awak tu kita letak di paksi menegak. Sebab dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jenis buah-buahan kegemaran, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Mungkin kamu kurang faham kalau tengok secara orang cakap sepintas lalu. Nanti kita akan buat latihan dalam buku aktiviti. Okey? Tengok balik. Kita berbalik pada teacher punya slide ni. Kalau kita belajar masa kamu tahun 2, komunikasi ni sama lah tadi dan cakap mencatat dan membacakan maklumat. Komunikasi boleh berlaku dalam bentuk gambar, graf. Graf yang tadilah yang kita baca tadi. Carta dan model. Model ni teacher bagi contoh model haiwan. Ni bukan haiwan betul, dia model haiwan. Okey. Yang tadi kita dah baca. Kita akan buat latihan nanti. Rujuk buku aktiviti halaman 9. Lebih kurang kan?
cara komunikasi dia sama dengan dalam buku teks muka surat 13. Ada jadual, nanti kamu kena buat graf. Kalau kamu tengok yang teacher terangkan tadi, sebenarnya dah boleh nampak gambaran bagaimana nak buat graf tu. Tapi teacher akan ajar langkah demi langkah. Jom kita baca. Sebelum tu jangan lupa tulis tarikh. Apa tarikh hari ni? 5 Mac 2021. Tulis dekat bahagian tarikh. Alright. Berkomunikasi. Rani membuat penyiasatan tentang cara rakan-rakannya datang ke sekolah setiap hari. Hasil siasatannya adalah seperti di bawah. Dekat buku teks tadi, kita nak tengok berapa orang suka buah-buahan jenis mana kan. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasi tadi, jenis buah-buahan kegemaran. Sekarang ni, pemboleh ubah dimanipulasi ni cara murid ke sekolah. Berjalan kaki, menunggang basikal, membonceng basikal, motosikal, sorry ya, teacher mata pun tak nampak. Kemudian menaiki kereta. Jadi kita nak tengok pula berapa bilangan murid mengikut cara murid ke sekolah. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Berjalan kaki ada berapa orang murid? Ada 6. Menunggang basikal ada berapa? Ada 8. Membonceng motosikal ada berapa orang? 5 orang. Manakala menaiki kereta berapa orang? 11 orang. Okey. Pertama sekali, kita nak pindahkan maklumat tadi dalam bentuk komunikasi yang lain. Komunikasi lain ni teacher nak awak buat graf. Pertama sekali, kamu perlu buat paksi melintang dengan paksi menegak. Macam teacher buat ni, guna pembaris. Okey, guna pembaris. Pertama sekali, aku kena buat macam ni. Okey, boleh? Boleh sama-sama dengan teacher. Buat paksi melintang dan paksi menegak. Boleh? Okey, next. Nampak tak? Bilangan tu. Bilangan murid. Tadi, teacher cakap pemboleh ubah bergerak balas mestilah dipaksi menegak. Bilangan murid orang. Pemboleh ubah dimanipulasi iaitu cara murid ke sekolah. Paksi melintang. Nampak tak? Teacher buat. Cara murid ke sekolah. Paksi melintang tu maksudnya paksi yang garisan yang terbaring tu. Okey. Bilangan murid orang. Paksi menegak yang tegak, yang paksi yang berdiri tu, yang berdiri. Cara murid ke sekolah, paksi yang baring tu. Bilangan murid, paksi yang berdiri tu. Okey, boleh? Kemudian, kamu kena letak garis-garis ni. Kita tengok ya, bilangan murid tu ada 6, 8, 5, 11. Kita nak tulis nombor 1 sampai 12 ke? Muat ke buku awak 1 hingga 12? Kalau muat, buat. Kalau tak muat, buat macam teacher ni. Okey? Kemudian, kalau perasan, teacher ada tulis kosong dekat paksi tu. Maksudnya nilainya kosong lah. Kemudian, dekat paksi melintang tu ada 4. Ada 4 tanda. Kenapa 4 tanda? Sebab cara murid ke sekolah ada 4. Okey, faham? Tengok. Okey. Yang teacher cakap cara murid ke sekolah tadi 4. Kenapa 4? Teacher tulis berjalan kaki, menunggang basikal, membonceng motosikal dan menaiki kereta. Okey? Boleh ya? Tulis kat situ. Boleh. Okey, next. Bilangan dia. Okey. Ini teacher gunakan gandaan 2. Sebab teacher rasa kalau nak kira 1 sampai 12, awak kena guna pembaris je. Awak tengok pembaris awak tu. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Guna pembaris. Jangan suka-suka hati awak buat tandaan tu. Kita tak boleh buat tandaan sesuka hati. Tengok buku pembaris. Guna pembaris. Tengok pembaris awak tu 1 cm ataupun setengah cm ke buat. Kalau teacher buat gandaan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sebab teacher rasa macam tak muat. Teacher nak tulis, teacher nak tandakan sampai 12. Okay, sampai 11 tu. Tinggi sangat. Macam ruang buku awak pun macam tak muat. Jadi teacher buat gandaan 2. Okay. Kemudian,
Teacher buat tanda dulu. Berjalan kaki 6 orang. Teacher ambil daripada nombor 6 tu, gariskan dekat berjalan kaki 6. Kemudian menunggang basikal ada 8. Ambil daripada nombor 8 tu, gariskan. Kemudian membonceng motosikal ada 5. Nombor 5 gariskan. Menaiki kereta ada 11 orang. Gariskan. Awak nombor tu berdasarkan yang belah kiri tu ya. Jangan sesuka hati. Belah kiri. Kita dah buat tandaan tu. Kemudian kita buatlah palang-palang sebegini. Sambunglah dia supaya menjadi palang-palang itu. Okey. Maka awak pun dapatlah menguasai komunikasi dalam bentuk carta. Okey. Faham ya murid-murid? Teacher bagi nota latihan ni 1 saja hari ni. Sebab ini awak memerlukan kemahiran. Perlu berkemahiran lah untuk membuat graf. Jadi teacher bagi 1 saja latihan hari ni. Minta tolong guna pembaris. Buat dengan kemas. Itu sahaja hari ini. Okey anak-anak. Ini sajalah hari ini. Sekian. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Selamat belajar. Good luck. Bye. Assalamualaikum.